mangkuk yang buat daripada median, yang buat daripada batu secercah ataupun batu-batu yang mahal tidak diharamkan. Kenapa tuan? Kenapa dua benda ni yang diharamkan? Karena bagi orang fakir miskin pada zaman dahulu, mereka hanya kenal barang yang mahal ni ialah emas dan juga perak sahaja. Bahkan ia pula disebutkan di dalam ada nas daripada larangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, pernah jadi cerita seorang raja Khalifah Marwan bersilap saya panggil beberapa orang untuk alim ulama untuk pergi menjamuh hidangan di istana beliau. Ketika mana dihidangkan, bekal-bekal tersebut dihidangkan, diletakkan dalam pinggan emas dan perak. Maka ketika sebut ada alim ulama, mana boleh ni menggunakan emas perak, mana boleh, semua perkataan Nabi, ini haram pada kita guna. Maka ada seorang syekh namanya Syekh Fada'ah Israel. Dia kata apa? Berikut silakan. Contohnya kurma lah, dihidangkan dengan pinggan emas perak. Ulama-ulama yang lain pakat bangun kerana ini perbuatan haram, Nabi tak bagi. Jadi buat macam orang fakir kan, mereka tuangkan, tuang atas meja. Kurma tadi tu contohnya, tuang atas meja. Jadi kurma tadi tu boleh makan. Yang tak boleh makan apabila dihidangkan pada bekasnya, emas ataupun perak. Kenapa tuan-tuan? Nabi SAW nak ajarkan kepada kita ni untuk kita nak menjaga hati orang fakir miskin, supaya mereka tidak kecewa, tidak rasa sakit hati. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cantiknya Islam ni nak jaga hati semua orang. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita pelik, ada manusia-manusia yang dia seronok dalam bab infak, sedekah, alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kat dia. Tapi kadang-kadang dalam bab hierarki sedekah dia tak kena cara. Contohnya ada anak Tuhan bagi rezeki kepada banyak, tapi ibu ayah di kampung susah. Dia dekat sini bahagia, dia buat macam-macam infak sana infak sini. Ibu ayah adik-beradik kat kampung, abang kakak dia, orang panggil apa? Orang minta-minta. Dia tak kena dalam bab hierarki sedekah. Begitu juga Tuhan kalau bagikan rezeki kepada kita, banyak kita infak pada yang luar-luar, sedangkan jiran kita, orang yang terdekat dengan kita ni mohon susah. Maka Nabi kata apa? Tidak beriman, la yu'min. Tidak beriman dia bukan kita kafir, tidak sempurna iman ni. Tidak sempurna iman kita ni, sedangkan kita dalam keadaan kekenyangan, jiran berat dalam keadaan kelaparan. Dan malam alhamdulillah kita masuk pula malam bulan Rabiul Awal, bulan yang dinanti-nantikan oleh para pecinta baginda Nabi SAW. Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman kamu, maksudnya tak sempurna iman, sehinggakan aku ini lebih kamu kasihi daripada ibu ayah kamu. Jadi kan, ibu ayah kita ni memang kita kena sayang. Tapi tak ada kalaan Nabi dekat depan, bab Nabi dulu. Kemudian tak sempurna iman seseorang ni. Ini Nabi SAW bukan benda yang kecil, benda yang melibatkan iman kita sempurna. Kalau kita tidak melebihkan Nabi kita, maka jadikan tuan bulan Rabiul Awal ni yang kita baru masuk malam ini, jadikan sebagai kita untuk nak kuatkan rabitah kita, hubungan kita dengan baginda Nabi SAW. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, hidupkan sunnah Nabi dalam jiwa kita insyaAllah. Kecuali tuan-tuan, kecuali yang boleh guna juga emas perak ni pada, melainkan dengan sebab-sebab darurat. Dia ada yang semua pecah, pinggan plastik pecah, ni pecah, yang ada emas perak silakan, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi kita semua tak diuji macam ni. Semua orang tak guna bekas emas perak. Tapi nanti tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zaman pemerintahan Imam Mahdi, negara ni, dunia ni adil, diperintah oleh orang yang adil. Maka waktu tersebut nak cari orang yang terima zakat, dia tak jumpa. Sebab apa tuan-tuan? Semua telah dibahagi-bahagikan. Semua kata aku tak layak, aku tak layak. Saya tuan-tuan pada masa pergi Aqsa baru ni, adalah jemaah bagi sumbangan tu. Kita pun bagi untuk masjid, bagi untuk diagihkan kepada orang-orang sana. Yang saya terkesan dengan masa nak bagi sebut, pakcik tu kata, oh jangan, kita tengok dia susah lah. Jangan bagi, aku takut nanti Tuhan tanya, sebab aku ambil hak orang, cari orang lain. Allahuakbar. Saya yang paling takut yang ni, takut kena uji lah. Padahal kita tengok ni, saya dah bagi, dia kata, ambil balik. Saya pegang macam mana ni, dia ni nak test aku ke, betul susah ke, betul tak mau ni, saya bagi balik.
Dia kata jangan. Kalau Tuhan tanya nanti aku ambil hak orang, aku nak jawab apa? Sudah. Ini semua jiwa mereka ni masya-Allah. Takut mereka ni takut ambil hak orang. Baik. Saya kita contoh tulisan. Wattakhaduha walau ina'an saghiratan kamukhhalatin. Demikian juga menjadikannya barang perhiasan tak guna pun. Tapi emas perak kita beli tuan, kita letak depan almari. Tak guna pun. Hanya dijadikan sebagai perhiasan letak sahaja. Walaupun kecil. Seperti mana bekas celak letak. Tapi dibuat daripada emas sungguh. Jadi hari ini kita tak guna emas. Kita sadur dengan warna emas tadi tu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rumah kita ni tuan-tuan, cara kita nak hias ni, cuba tanya orang perawat-perawat Islam. Mereka pesan semua kat benda ni. Kadang-kadang tuan-tuan, ain ni mesti kan ain. Ain ni dia mata. Ain ni iaitu pandangan mata seseorang disebabkan rasa tak puas hati kepada kita, ataupun disebabkan dia puji terlampau sangat. Maka bila kena dia pandang satu benda ataupun tengok nikmat kita di rumah dan sebagainya, maka orang dalam rumah tersebut boleh kena ain. Ain ni dia kesan dia kan badan dia lemah, tak larat ataupun kena penyakit. Maksud dalam Islam juga dibincangkan apa bab-bab perhiasan ni pun dibincangkan. Ada suami isteri ni cerita dia dah berubat mata dah, tapi dia tak lega-lega juga. Akhirnya pergi ke seorang perawat Islam ni. Rupanya dia cerita apa kat rumah ni dia letak gambar kahwin tu besar sangat. Jadi bila orang masuk, cantiknya gambar kahwin, baju mana ni tak dapat jadi boleh jadi buang. Sama ada orang puji tu memang dia hasad rezeki semua. Kami tak dapat enak macam ni. Dia puji tapi dalam hati dia ada hasad rezeki. Ataupun puji yang terlampau sangat. Sebab tu tuan-tuan, Islam sebutkan benda yang kita nak ni semua sandarkan kepada Allah. Saya duduk di masa tuan-tuan, orang Arab ni hatta bangunan yang baru nak buat pun raita-raita mereka tu masya-Allah. Ini masya-Allah tuan-tuan, benda yang kita gaduh letak yang dulu. Kalau rajin sikit tambah bang, masya-Allah, tabarakallah. Rajin lagi, masya-Allah, tabarakallah. La haula wala quwwata illa billah. Orang kita ni kalau dia kagum, dia tukar tak sebutnya masya-Allah, lupa Tuhan tu. Fuyo ulama real. Oh my god. Very beautiful. Anak muda macam anak muda, style dia semua kita. Dia lupa Tuhan. Sedangkan yang bagi rezeki siapa? Allah. Yang bagi nikmat kebaikan, perhiasan semua siapa? Allah. Maka tidak ada masalah tuan kalau kita Allah suruh kita zahirkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Zahirkan nikmat tak masalah. Tapi bagaimana kita masa nak susun rumah ni letakkan perhiasan tersebut, adakah kita disandarkan kepada Allah Ta'ala ataupun tidak? Sebab tu kadang-kadang nak letak orang Arab ni, yang kita pun boleh tirulah, nak masuk rumah ni, lepas Assalamualaikum tu, kita letak Masya Allah, tabarakallah. Dalam rumah letak frame-frame Masya Allah, tabarakallah. Itu kadang-kadang penyakit ain kan? Ain ni disebabkan pandangan mata tengok. Hatta boleh kenal kepada Tuhan semua ni. Mak ayah tengok, pandang anak-anak dalam keadaan nak geram. Aku geram semua budak ni. Cakap amat dengan cakap ni. Orang geram ni nampak kasar tapi romantik. Geram semua. Mak ayah kalau cakap macam tu, anak pun boleh kena main. Banyak mulut tak jaga. Guru pun sama juga. Berapa kali cikgu besar lagi. Dia keluar dari perkataan. Budak-budak pun boleh jadi pengat semua. Ini bahaya mulut ni campur dengan pandangan mata yang tak elok ni, yang gerak ni, hasad dengki ni, dia jadi tak elok. Bahkan kalau kita tengok cermin pun, tuan-tuan ada doa Nabi ajar kita nak tengok cermin. Allahumma hasanta khuluqi fahasin, Allahumma hasanta khalqi. Nak tengok cermin ni sadar pada Allah, ya Allah, Engkau telah memperedokkan tubuh badanku, fahasin khuluqi, maka edokkanlah akhlakku. Nak baru nak tengok cermin, sandarkan kepada Allah Ta'ala juga. Cantiknya dalam Islam diajar apa ni? Benda-benda tersebut jangan kita buat benda yang mana menyebabkan kita doakan kita. Kita letak perhiasan kat rumah, kita tunjukkan kebahagiaan itu semua kita. Padahal kita lupa yang bagi itu siapa? Allah Ta'ala. Maka sebab tu dalam bab perhiasan ni pun dibincangkan dalam Islam.
supaya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan sampai kita lupa kepada orang yang terdekat dengan kita. Kemudian lagi nak cerita panjang sini. Habis sikit. Kemudian wama tubiba bidzahabin, dan juga walaupun tadi kita sebut perhiasan sebut tak guna pun, kita letak je buat perhiasan tetap juga haram walaupun kecil. Juga apa lagi haram? Apa yang ditampal dengan emas. Dia ada ceret lama, ceret atau pusaka. Ceret ni pula apa? Pecah. Maka nak tampung dengan tembaga, nak tampung dengan besi tak tahan lama. Saya tampunglah dengan emas. Boleh tampung dengan emas apa tuan? Nanti kita tengok kalau tengok dalam perbahasan kita dekah yang panjang lagi. Kalau contoh bab pedang, tengah pedang kan, apa pedang-pedang tumpul ataupun patah sikit hujung. Sayang pedang ni, maka hujung tersebut boleh kita tampung dengan emas. Dalam bab peperangan tak ada masalah. Tapi dalam bab nikmat ni, dalam bab harta benda, Islam ada bagi cara dia, ada bagi panduan, ada bagi guide dia kepada kita. Yang kedua, benda yang diharamkan apa? Bekas yang ditampal dengan emas. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati illa dabbatan kabiratan lizinah. Tidak haram jika ditampal dengan perak melainkan tampalan besar bagi tujuan perhiasan semata-mata. Baik, kita ada ceret. Ceret sebut emas tak ada, kita ada perak, tampung dengan perak, tak ada masalah. Kecil. Kalau besar pula apa maksud sama? Kalau sekiranya tampalan tersebut kenapa nak tunjuk ni untuk nak perhiasan, di hukum haram balik. Lepas tu kalau kita pakai cincin perak haram lagi.